Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami dari kumpulan 11 ingin membentangkan hasil pembentangan kami berkenaan dengan asas komunikasi, yaitu kod kursus EK 10103. Dan saya Muhammad Mirhan, dan ini adalah ahli-ahli saya. Saya ingin membentangkan tentang isu pendatang asing tanpa izin atau lebih dikenali sebagai PATI. Topik ini sering disebut dalam berita, tapi saya ingin kita melihatnya bukan hanya dari sudut undang-undang, akan tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Di sebalik label PATI, mereka juga adalah manusia yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Ramai PATI datang ke Malaysia kerana peluang pekerjaan. Negara kita dianggap sebagai lubuk emas bagi mereka, terutamanya dari Indonesia, Myanmar, dan Bangladesh. Sabah, contohnya antara tempat yang sangat strategik kerana lokasinya berhampiran dengan Filipina dan juga Indonesia. Namun, perjalanan mereka ke sini bukanlah mudah. Mereka terpaksa mengambil risiko yang besar melalui laluan yang berbahaya dan bergantung kepada ejen penyeludupan untuk memasuki negara ini. Sehubungan dengan itu, kehadiran PATI di Malaysia memberikan kesan yang besar kepada kita semua. Sebagai contoh, kemudahan awam seperti hospital dan sekolah semakin sesak. Dalam sektor pekerjaan pula, wujud persaingan antara pekerja tempatan dan juga PATI. Namun, kita juga perlu ingat bahawa ramai daripada mereka terdedah kepada eksploitasi tanpa dokumen yang sah. Mereka sering bekerja dalam keadaan berbahaya dengan gaji yang rendah dan tanpa sebarang perlindungan. Kerajaan telah melaksanakan berbagai langkah untuk menangani isu ini, antaranya termasuk operasi tangkapan, program pemutihan dokumen dan juga pengukuhan kawalan sempadan. Walaupun begitu, usaha ini bukan mudah kerana kekurangan sumber dan cabaran untuk menangani isu hak asasi manusia menjadikan masalah ini lebih rumit. Saya akan menerangkan tentang latar belakang kajian. Sejarah pendatang tanpa izin di Sabah begitu rapat dengan kedudukan secara geografi dengan negara-negara jiran. Antara sebab utama penghijrahan termasuk penempatan awal, hubungan kekeluargaan, dan keadaan yang tidak stabil di negara asal. Dasar dan tindak balas kerajaan. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar untuk menguruskan imigresen haram seperti dasar pengusiran dan perjanjian dua hala dengan negara jiran. Langkah-langkah ini merangkumi keselamatan sempadan, pengesahan status, dan pembaharuan dasar. Majikan yang mengupah pekerja tanpa dokumen sah akan dikenakan denda minimum sebanyak RM10,000 di bawah Akta Imigresen 1959. Walaupun langkah-langkah ini dilaksanakan, keberkesanan dasar-dasar tersebut masih menjadi topik kajian dan perbincangan. Kesan kepada sektor sosial dan ekonomi. Walaupun langkah-langkah ini dilaksanakan, pendatang tanpa izin menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi Sabah, terutamanya dalam sektor maritim. Tanpa tenaga kerja mereka, beberapa industri di Sabah akan menghadapi cabaran. Walau bagaimanapun, kehadiran mereka memberi tekanan kepada perkhidmatan sosial seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan keselamatan. Sebagai contoh, kawasan yang mempunyai bilangan migran tanpa dokumen yang tinggi seperti Lahad Datu, Tawau dan Sandakan sering berdepan dengan sekolah yang sesak akibat kekurangan guru dan kemudahan. Ramai kanak-kanak pendatang tanpa izin tidak dapat mengakses pendidikan formal disebabkan kekurangan dokumen seperti sijil kelahiran. Walaupun kerajaan telah memperuntukkan sumber untuk menyokong kanak-kanak tanpa kewarganegaraan melalui kelas komuniti, inisiatif ini seringkali kurang dibiayai dan tidak dapat memenuhi sepenuhnya keperluan mereka. Integrasi sosial juga menjadi cabaran kerana halangan bahasa dan perbezaan budaya seringkali mengakibatkan diskriminasi, menyukarkan interaksi dengan penduduk tempatan. Situasi ini mencetuskan ketegangan dengan penduduk tempatan melihat pendatang tanpa izin sebagai pesaing dalam pasaran pekerjaan seperti pertanian, pembinaan, dan industri maritim. Seperti yang Anda dapat lihat, berikut merupakan jurang dan cabaran dalam penyelidikan. Terdapat kekurangan data kualitatif yang mendalam mengenai motivasi migrasi PATI. Kita seringkali hanya melihat statistik tanpa memahami kisah di sebalik angka-angka tersebut. Ini penting kerana setiap individu mempunyai latar belakang dan alasan tersendiri untuk berhijrah. Selain itu, interaksi PATI dengan pihak berkuasa juga kurang diterokai.
kita perlu memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem undang-undang dan cabaran yang mereka hadapi dalam mendapatkan akses kepada perkhidmatan asas seperti pendidikan dan kesihatan. Cabaran lain yang dihadapi dalam penyelidikan ini termasuk juga kepada halangan bahasa dan perbezaan budaya. Ini seringkali menyukarkan pengumpulan data yang tepat dan menyeluruh. Di samping itu pula, sumber yang terhad untuk menjalankan penyelidikan yang komprehensif juga telah menjadi penghalang. Seterusnya, kita beralih kepada rangka kerja teori. Rangka kerja ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kedatangan padi ke Sabah. Selain itu, ia juga membantu kita menjelaskan kesan sosial, ekonomi dan keselamatan yang timbul akibat kehadiran padi. Sekarang kita akan membincangkan tentang teori tolak tarik. Teori ini menjelaskan bahawa terdapat faktor penolak di negara asal yang mendorong individu parti untuk berhijrah. Sebagai contoh, kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan politik seringkali menjadi pendorong utama. Di sisi lain pula, terdapat juga faktor penarik yang membuat Sabah menjadi destinasi pilihan. Peluang pekerjaan yang lebih baik dan permintaan tenaga kerja dalam sektor seperti pembinaan dan peladangan adalah antara faktor yang telah menarik mereka ke sini. Seterusnya, kita beralih kepada teori keselamatan dan kedaulatan. Teori ini menggambarkan imigresen haram sebagai ancaman kepada kestabilan negara. Hal ini demikian kerana kehadiran parti seringkali dilihat sebagai risiko kepada keselamatan yang boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat adalah penting untuk melindungi integriti wilayah dan memastikan keselamatan penduduk tempatan. Sekarang kita beralih kepada penemuan utama daripada kajian ini. Dari segi kesan sosial, kehadiran parti telah menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk kawasan tertentu yang seterusnya telah menimbulkan ketegangan antara penduduk tempatan dan parti. Dari segi ekonomi pula, walaupun parti telah menyumbang kepada pertumbuhan dalam sektor tertentu, mereka juga telah mencipta persaingan dalam pasaran pekerjaan yang boleh menjejaskan peluang pekerjaan bagi penduduk tempatan. Dan saya akan menerangkan tentang faktor peningkatan tangkapan pendatang asing tanpa izin atau dikenali sebagai parti. Peningkatan tangkapan parti disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, penguasaan undang-undang yang lebih ketat. Operasi Jabatan Imigresen semakin kerap dilakukan di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi berkumpul parti, seperti kawasan setinggal. Sebagai contoh, serbuan di Kampung Lutut Ranau berjaya menahan seramai 145 orang parti, iaitu sumber daripada Bernama tahun 2024. Kedua adalah faktor ekonomi. Krisis ekonomi dan ketakstabilan politik di negara asal mendorong individu berhijrah ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Tetapi, ramai yang memasuki negara ini tanpa dokumen sah. Malaysia yang pesat membangun menjadi tarikan utama bagi mereka. Ketiga, kelemahan kawalan sepadan. Laluan haram, kegiatan penyeludukan manusia dan rasuah di kalangan pegawai penguatkuasa membolehkan parti memasuki negara dengan mudah. Laluan tikus dari Indonesia dan Filipina menjadi laluan utama. Akhir sekali, sindiket pemerdagangan manusia memainkan peranan besar. Sindiket ini menggunakan taktik penipuan untuk membawa individu ke Malaysia. Tetapi mereka akhirnya terpaksa tinggal secara haram selepas janji pekerjaan tidak ditunaikan. Sekarang saya akan beralih kepada kesan kepada sektor sosial dan ekonomi. Kehadiran parti memberi kesan positif dan negatif. Dalam sektor ekonomi, tenaga kerja parti amat penting terutamanya di Sabah dalam industri seperti maritim. Tanpa mereka, banyak sektor yang akan terjejas. Namun, dari segi sosial, parti memberi tekanan kepada perkhidmatan asas. Kawasan seperti Lahad Datu dan Sandakan sering menghadapi sekolah yang sesak dan berkurangan guru. Kanak-kanak tanpa dokumen seperti sijil kelahiran sukar mengakses pendidikan formal. Walaupun terdapat kelas komuniti untuk membantu, inisiatif ini kurang dibiayai dan tidak mencukupi. Selain itu, integrasi sosial menjadi cabaran besar. Halangan bahasa dan perbezaan budaya menyebabkan diskriminasi dan mencetuskan ketegangan dengan penduduk tempatan yang melihat parti sebagai pesaing dalam pekerjaan. Kesimpulannya, isu parti memerlukan pendekatan menyeluruh yang menangani punca masalah, meningkatkan penguasaan undang-undang dan menyokong masyarakat tempatan. Seterusnya adalah langkah mengurangkan kedatangan parti. Untuk mengurangkan pendatang asing tanpa izin parti, beberapa langkah penting boleh diambil. Pertama, penguasaan undang-undang perlu diperketatkan, termasuk menangkap dan menghantar pulang parti serta mengambil tindakan tegas terhadap majikan yang menggaji mereka.
kedua, pemantauan sempadan perlu dipertingkatkan dengan teknologi seperti drone untuk menghalang kemasukan haram. Dan yang terakhir, ketiga adalah kerjasama antarabangsa dengan negara asal pendatang perlu diperlakukan untuk melalui perjanjian repatriasi. Selain itu, kesedaran masyarakat perlu dipupuk melalui kempen bagi memahami kesan negatif parti terhadap negara. Akhir sekali, peluang pekerjaan perlu difokuskan untuk rakyat tempatan dengan menyediakan latihan kemahiran. Dengan pendekatan ini, isu parti boleh dikawal secara menyeluruh. Pendatang asing memainkan peranan penting dalam pembangunan Sabah. Namun, kehadiran mereka turut membawa cabaran. Saya akan membincangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan isu ini. Pertama, kekuatan. Kehadiran pendatang asing membantu mengisi kekurangan tenaga kerja dalam sektor penting seperti pembinaan dan peladangan. Mereka sanggup melakukan kerja berat dan lebih masa berbanding penduduk tempatan. Selain itu, mereka menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktiviti dan memastikan syarikat dapat bersaing secara global. Dengan kos buruh yang rendah, syarikat dapat beroperasi dengan lebih efisien. Mereka juga memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan pasaran, terutama dalam sektor yang kurang diminati oleh penduduk tempatan, bagi memastikan sektor kritikal terus beroperasi. Namun, terdapat beberapa kelemahan. Pertama, masalah ketidakpatuhan undang-undang. Pendatang tanpa dokumen sah menimbulkan isu keselamatan dan ketidakstabilan sosial, selain mewujudkan stigma terhadap semua pendatang. Kedua, mereka memberi beban kepada infrastruktur, termasuk tekanan terhadap perumahan, kebersihan, dan sistem keselamatan, terutama di kawasan yang padat dengan pendatang asing. Ketiga, golongan ini mudah dieksploitasi. Mereka menerima upah rendah tanpa perlindungan undang-undang. Seterusnya, peluang. Dalam aspek peluang, pendidikan untuk anak-anak pendatang dan latihan vokasional untuk dewasa dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Kerjasama serantau juga penting untuk menangani isu migrasi secara berkesan. Namun, terdapat ancaman seperti peningkatan kadar jenayah, persaingan pekerjaan yang menjejaskan peluang penduduk tempatan, dan masalah sosial serta kebersihan di kawasan pendatang. Dengan pengurusan yang berkesan, kita dapat mengimbangi manfaat dan cabaran ini untuk memastikan kestabilan sosial dan ekonomi di Sabah. Sebagai kesimpulan, isu pendatang asing tanpa izin atau lebih dikenali sebagai parti bukanlah sesuatu yang kita boleh selesaikan dalam masa yang singkat. Ia melibatkan faktor-faktor yang saling berkait seperti ekonomi, sosial, keselamatan dan juga kemanusiaan. Kita perlu faham bahawa di sebalik label parti itu ada manusia yang sedang berjuang untuk hidup sama seperti kita. Namun, ini tidak bermakna kita harus berkompromi terhadap keselamatan dan kedaulatan negara. Apa yang diperlukan adalah pendekatan yang lebih seimbang dalam memastikan undang-undang ditegakkan, tetapi pada masa yang sama memberi ruang untuk empati. Dengan kerjasama semua pihak, diharap kerajaan, masyarakat tempatan dan juga negara asal parti, saya percaya kita boleh menangani cabaran ini dengan lebih bijaksana dan berberi kemanusiaan. Langkah yang perlu diambil untuk melindungi hak asasi semua pihak. Sekian daripada saya. Terima kasih.